Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu dalam bab 7 keelektrikan dan kemagneten sains tingkatan 3. Okey, terus kepada 7.1 iaitu tajuk keelektrikan. Pertama sekali, apakah dimaksudkan dengan tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okay, kegunaan dan keperluan tenaga banyak dalam kehidupan harian kita, menggunakan tenaga seperti tenaga untuk berlari, untuk belajar, untuk bekerja. Tumbuhan perlu tenaga untuk proses fotosintesis, tenaga untuk proses hidup. Contoh kereta perlukan bahan api untuk bergerak, dan juga contoh di sini cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga. So kehidupan kita memang bergantung kepada tenaga. Ini adalah beberapa bentuk tenaga. Yang pertama adalah tenaga bunyi, dihasilkan oleh gitar ni. Tenaga keupayaan daripada buah yang terhasilkan jatuh, tenaga keupayaan. Tenaga nuklear daripada jana kuasa nuklear. Tenaga kinetik bila mengayuh basikal akan terhasil tenaga kinetik. Tenaga elektrik untuk memanaskan air. Makanan mengandungi tenaga kimia. Orang memanah ni mempunyai tenaga keupayaan elastik, cahaya menghasilkan tenaga cahaya, dan juga api pada dapur menghasilkan tenaga haba. Apa dia sumber tenaga? Sumber atau tenaga dalam pelbagai sumber. Kita boleh tenaga daripada pelbagai sumber. Kita dapat tenaga daripada matahari, geotermal, tenaga daripada air, tenaga daripada biojisim, bahan radioaktif, ombak, dan juga angin. Semua ni adalah sumber tenaga daripada sekeliling kita lah, untuk menghasilkan tenaga. Terus kepada yang pertama tentang cas elektrostatik. Kewujudan cas elektrostatik boleh dijalankan aktiviti yang simple. Contohnya kita gosok pembaris menggunakan kain, dan kita dekatkan pembaris itu kepada cebisan kertas yang kita akan nampak. Cebisan kertas akan tertarik kepada pembaris. So itu menunjukkan kewujudan cas elektrostatik. Apa maksud daya elektrostatik? Daya elektrostatik adalah daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik. Cas elektrik terbagi pada dua, iaitu cas positif dinamakan sebagai proton dan cas negatif dinamakan sebagai elektron. Cas-cas yang sama jenis akan saling menolak. Contoh kat sini cas positif dengan cas positif dia akan menolak. Cas negatif dengan cas negatif akan menolak sebab dia sama jenis. Manakala cas-cas yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Positif dengan negatif dia akan tarik-menarik. Di sini ditunjukkan bagaimana sesuatu bahan itu bercas positif. Bila bilangan proton lebih daripada bilangan elektron, itu menunjukkan bahan tersebut bercas positif. Kita nampak yang warna biru ni positif, melebihi daripada molekul yang warna merah ini adalah elektron negatif. So bahan ini bercas positif. Bilangan elektron yang warna merah ni lebih daripada bilangan proton yang warna biru. So bahan ini bercas negatif. Manakala bagi bilangan proton dan elektron yang sama, so bahan ini adalah bersifat neutral. Contoh yang paling mudah untuk melihat kesan penghasilan cas elektrostatik menggunakan kain bulu dan juga sikat. So, sikat yang digosok dengan kain bulu akan menerima elektron daripada kain bulu dan akan bercas negatif. So, sikat akan mempunyai elektron yang berlebihan, so dia mempunyai cas negatif. Hal ini membolehkan sikat menarik cebisan kertas yang bercas neutral kerana wujudnya daya tarikan antara cas positif pada kertas dan cas negatif pada sikat. So, bila ini bercas negatif, cebisan kertas ini neutral, so dia akan tariklah sebab berlainan cas. Itu menghasilkan cas elektrostatik. Kita lihat kepada elektroskop. Apa elektroskop ni? Elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Ini rupa bentuk elektroskop. Di bahagian atas adalah cepet logam dan bahagian bawah adalah kerajang emas. Ini adalah bahan yang tidak bercas. So, bila sesuatu bahan didekatkan yang bercas kepada elektroskop, so kerajang emas ini akan mencapah. Kita lihat kepada pergerakan kepada kerajang emas. Bila terdapat bahan yang bercas negatif didekatkan kepada cepet, so kerajang emas ini akan mencapah. So, menunjukkan kehadiran cas.
Okey, seterusnya lihat kepada kejadian kilat. Okey, contoh elektrostatik dalam kehidupan harian kita adalah kejadian kilat. Okey, bahagian atas awan bercas positif, bahagian bawah awan bercas negatif. So, cas negatif di dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. So, ini akan menyebabkan berlakunya kilat. Sebabnya, kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif dan positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Okey, kejadian kilatnya. Okey, simulasi kejadian kilat menggunakan penjana Van de Graaff dan juga mesin Wimshurst. Dalam makmal kita ada penjana Van de Graaff untuk kita lihat bagaimana kejadian kilat dan juga mesin Wimshurst ni. So, mesin Wimshurst ni macam dia kena pusing untuk menghasilkan cas. Okey. Dalam buku teks ada nyatakan aktiviti 7.5 untuk mengkaji hubungan antara cas elektrik dan arus elektrik. Okey, di sini adalah penjana Van de Graaff. Ini adalah kubah dan disediakan galvanometer dan dia dibumikan. So, soalannya, apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer? So, penunjuk galvanometer terpesong. Bila kita on switch, so kita akan nampak jarum dia terpesong. So, ini menunjukkan terdapat pengaliran cas ke bumi daripada Van de Graaff ke bumi. So, adanya arus elektrik. Okey, bagaimanakah anda akan menunjukkan kehadiran cas? So, kita tahu tadi, kita guna satu alat, kita dekatkan cepir logam elektroskop dengan kubah penjana. So, pencapaian kerajaan emas menunjukkan kehadiran cas. So, kita tahulah kan elektroskop akan menunjukkan kehadiran cas bila kerajaan emas itu mencapah. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan maksud arus elektrik. So, kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Itu adalah maksud arus yang kita bincang lebih detail tentang untuk slide seterusnya. Okey, ini adalah contoh Van de Graaff macam mana dia berfungsi. So, bila kita on switch, so dia akan menghasilkan satu arus cas. Cas positif pada kubah dan kita dekatkan tangan kepada kubah, kita lihat pada kakak ini rambutnya akan terpacak. So, terdapatnya tarikan di situ, tarikan cas yang berlainan. So, terhasilnya cas elektrostatik. Okey, penyelesaian masalah harian berkaitan dengan elektrostatik. Contoh yang paling mudah adalah kita lihat pada permukaan skrin TV, dia selalunya berhabuk. Kenapa ianya berhabuk? Okay, sebenarnya, skrin TV cepat berhabuk kerana cas negatif pada habuk tertarik ke cas positif pada skrin TV. Jadi, cara untuk elakkan skrin berhabuk, kita menggunakan kain mikro gentian. Okay, ia merupakan bahan anti-elektrostatik supaya skrin TV tidak mudah berhabuk. Okey, terus kepada yang seterusnya, apakah dimaksudkan dengan arus elektrik? Okey, ditarikkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik. Okey, so nota berkaitan dengan arus elektrik adalah menggunakan alat emitter untuk mengesan arus elektrik. Okey, ini ada alatnya. Okey, unit SI untuk arus adalah ampere, menggunakan A huruf besar dan simbol arus adalah A. Okey, voltan ialah beza upaya di antara dua titik yang diukur. Okey, voltan menggunakan voltmeter. Okey, ukur voltan menggunakan voltmeter. Unit SI adalah volt, V huruf besar dan simbolnya adalah V. Okey, rintangan. Okey, rintangan ialah keupayaan sesuatu konduktor menghadkan atau menentang aliran arus elektrik. So, dia menggunakan unit ohm, OHM, yang menggunakan simbol dan juga simbol untuk rintangan adalah seperti ini. Dan akhir sekali, hubungan antara arus, voltan dan rintangan menggunakan formula V sama dengan IR, dan formula ini boleh digunakan menggunakan segitiga, rumus segitiga. V sama dengan IR. Kalau kita nak cari nilai untuk arus, kita tutup untuk R ini, so kita dapat V bahagi dengan R. Dan kita dapatkan rintangan, kita tutup R, kita dapat formula V bahagi dengan I. Okay, apa maksud hukum Ohm? Hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui satu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang melintasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Okay, cikgu habis untuk 7.1. Nanti kita akan sambung untuk 7.2.